Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun dan bertemu sekali lagi pada pagi ini, 15 hari bulan Sya'ban 1441 Hijriah, yang disebut sebagai Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan, khususnya bermula pada malam tadi sehinggalah ke pagi tadi dan membawa kepada hari ini, insya-Allah, mudah-mudahan akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah seperti biasa pagi ini kita akan sambung semula perbahasan dan perbincangan kita menggunakan tafsiran ataupun huraian-huraian ayat-ayat dalam surah As-Sajdah. Dan saya ucap terima kasih pada semua yang bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah, dan teruskan share untuk kita sebarluaskan lagi ilmu-ilmu pengetahuan agama ini, insya-Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, siri yang lepas kita dah habis pada ayat yang ke-12 dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung ayat nombor 13. Masih dalam surah yang sama, surah As-Sajdah, surah nombor 32 dalam susunan surah Al-Quran. Baik, sambungan ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang bermaksud, dan bagi menolak rayuan itu Allah Ta'ala berfirman,
kalaulah kami telah tetapkan persediaan, yakni memberikan hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha daripada diri masing-masing. Nescaya kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya sebelum dia mati, yakni ketika hampir meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat. Tetapi telah tetaplah hukuman seksaan daripadaku, kata Allah, dan demi sesungguhnya aku akan memenuhkan neraka Jahannam itu dengan semua jin dan manusia, iaitulah mereka yang pada hidupnya tidak beriman dan tidak beramal soleh. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baru saja baca ayat 13 dalam surah As-Sajdah. Baik, dalam ayat ni Allah Taala menyebut bagaimana Allah menceritakan secara kesimpulan mudahnya. Allah kata petunjuk dan hidayah ni benda yang kita kena cari. Kalau Allah nak buat, dia nak bagi hidayah pada tiap-tiap orang sebelum orang tu mati, kan? Masih hidupnya memang jahat, memang degil, memang kuat melawan. Tiba-tiba dekat nak mati, Allah kata aku bagi mereka hidayah Islam supaya mereka selamat di akhirat, tak kena seksa lah. Hidup dunia tonggang langgang, gedebak-gedebuk, jadi jahat, melawan. Tiba-tiba nak mati, Allah campak hidayah. Allah kata aku boleh buat, dengan tujuan supaya manusia tu selamat di dunia dan selamat di akhirat, kan? Tak kena azab. Tapi Allah kata aku dah letak satu aturan yang hidayah ni sebenarnya betul-betul menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kata kamu kena usaha untuk mendapatkannya dan berusaha supaya hidayah itu kekal dalam diri kamu, kata Allah. Jadi apa yang diidam-idamkan oleh manusia yang engkar, manusia yang degil, yang hanya mengharapkan hidayah di penghujung usia, mungkin tidak akan kesampaian. Sebab Allah cerita dalam ayat ini, ayat 13 surah As-Sajdah, Allah nak bagi tahu kita hidayah tu daripada Dia, dan sebagai manusia kita wajib usaha mencari petunjuk, dan yang lebih penting bila dapat petunjuk hidayah daripada Allah, kita usaha menjaga, memelihara supaya hidayah itu kekal sentiasa dalam diri kita. Sebab itulah sahabat sekalian, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas, orang kata, nikmat hidayah yang Allah dah beri pada kita. Walaupun saya sebut dah, kita ni orang kata Islam sejak lahir, kan, dipanggil Islam baka, Islam keturunan. Dah mak ayah kita Islam, kita pun automatik lahir sebagai seorang Muslim. Dia gitulah. Jadi syukur itu satu nikmat yang sangat penting, yang sangat mahal, dan harus kita ingat sahabat sekalian, hidayah petunjuk ini dia tidak boleh diwarisi, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dijual beli. Jangan main-main. Benda ni tak boleh pindah milik, tak boleh jual beli, tak boleh, semuanya tak boleh. Contoh. Nabi sayang pada Abu Talib, kan? Abu Talib tu bapa saudara Nabi, pak saudara Nabi, pak penakan Nabi.
Sangat Nabi sayang. Sebab Abu Talib jaga Nabi macam anak dia sendiri. Malahan dalam sejarah menyebut Abu Talib menyayangi Nabi melebihi menyayangi anak-anak dia sendiri. Sampai dia pesan pada 3 orang anak lelaki dia. Abu Talib ni ada 3 orang anak lelaki. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Aqil bin Abi Talib. Masa dia bela Nabi tu, dia pesan pada anak-anak dia, wahai anak-anakku, bila ayah letakkan sarapan ni, makanan untuk disarapankan tiap-tiap hari, selagi Muhammad belum sentuh, selagi Muhammad belum makan, belum minum, korang jangan gata-gata nak usik dulu. Itu level kesayangan dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri pun sangat sayang pada Abu Talib. Tiba-tiba takdir Allah, dia mati tidak memeluk Islam. Dia mati dalam keadaan dalam keadaan tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Sehingga Nabi menangis pada hari kematiannya sebab Nabi rasa bersalah. Nabi tak berjaya mengislamkannya. Ini cerita hidayah. Lalu Allah buat turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Allah kata, wahai Muhammad, kamu tak boleh nak bagi hidayah walaupun pada manusia atau pada orang yang paling kamu sayang. Allah kata tak boleh. Kan? Nabi paling sayang masa tu Abu Talib. Allah kata kamu takkan boleh bagi hidayah walaupun pada orang yang paling kamu sayang, iaitu Abu Talib. Tetapi Allah kata walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah kata akulah Tuhan yang boleh bagi hidayah pada siapa-siapa yang aku nak bagi. Itu cerita hidayah tak? Tak boleh. Korun, sepupu Nabi Musa, sepupu dia tak dapat hidayah juga walaupun sepupu Nabi, kan? Dia kalau bahasa mudah ni, hidayah ni dia bukan pakai kabel-kabel. Dia bini Nabi selamat, belum tentu. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, dua-dua humban masuk neraka pasal melawan Allah, tak dapat hidayah dan sebagainya. Ini cerita hidayah Allah. Siapa lagi? Anak Nabi Nuh, kan? Anak dia sendiri tak mau naik atas kapal yang ayah dia buat, akhirnya hanyut dan mati lemas. Itu cerita hidayah. So itu kita dapat hidayah, syukur pada Allah. Dan saya pesan ke diri saya dan kita semua, tolonglah jaga hidayah agama ni baik-baik. Nikmat Islam ni baik-baik. Kita dah pernah bincang sebelum ini, nikmat-nikmat ni manusia jarang nak ingat kecuali bila benda tu sudah tiada. Bila tak ada baru teringat, kan? Baru terasa benda tu nikmat. Macam kami lah, bila dah tak boleh kuliah di surau masjid, kan? Tak boleh dah semayang berjamaah di masjid, semayang Jumaat besok di masjid, baru terasa mahalnya masjid tu, kan? Selama ni boleh pergi tak rasa nikmat, tapi bila tersekat macam ni baru kita terasa mahalnya rumah Allah. Sama dah juga macam kita tak boleh keluar ni, kan? Baru terasa nikmatnya berjalan tu, kan? Bila dah 3 minggu nak masuk sebulan duduk rumah ni, orang kata sampai lemau dah ni, kan? Baru terasa nikmatnya boleh berjalan keluar tu. Samalah juga sahabat sekalian, bila mana apa yang kita sebut nikmat-nikmat yang lain, kan? Kita ada nikmat telefon bimbit, nikmat elektrik, nikmat air. Bila tak ada baru terasa mahalnya benda tu. Jadi percayalah sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Islam ni sangat mahal, kan? Islam ni sangat mahal. Sebab itu Allah pesan dalam ayat 13 surah As-Sajadah itu, Allah kata tolong jaga baik-baik
nikmat itu. Tolong jaga baik-baik hidayah itu. Sebab bila dia dah hilang, wal'ayazubillah, itu yang di hujung tu, Allah kata, kami akan humbankan manusia dan jin. Dua kelompok, kata ulama, yang akan ditempatkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kelompok di kalangan manusia. Yang kedua adalah kelompok di kalangan jin. Dua manusia ni dipanggil dua kelompok ni, manusia dan jin, inilah dua golongan berdasarkan ayat-ayat Allah yang banyak dalam Quran yang akan dihumban ke dalam neraka. Apa sifatnya? Iaitu mereka yang tidak beramal soleh di kalangan manusia dan jin, dan mereka yang tidak beriman di kalangan manusia dan jin. Sebab di sana ada manusia yang kafir, di sana juga ada jin yang kafir. Di sana ada manusia beriman, ada juga jin yang beriman. Ada manusia munafik, jin munafik pun mungkin ada barangkali tak. Jenis berpura-pura ni, jenis kuat berlakon kan. Wal'ayazubillah. Jadi Allah kata akan dihumban ke dalam api neraka. Neraka tu pula disebut Jahannam. Neraka Jahannam ni, sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ini neraka yang kita kata ranking nombor 1 lah, ya. Paling teruk, paling panas, paling ngeri, paling azab, paling seksa, paling menakutkan, itu neraka Jahannam. Allahu Akbar. Saya dah pernah cerita banyak kali dah dulu, sahabat sekalian, bila kita bersembang bab neraka ni, cerita dia jangan buat melawak kan, jangan buat main-main, jangan buat bergurau, jangan. Dulu lama dah saya ingat, masa satu pilihan raya, lama dah dulu kan, ada satu kempen di satu negeri tu, dia pergi sembang orang kampung. Dia kata, makcik-makcik, pakcik-pakcik, panasnya api neraka Allah ni, dia kata, jangan risaulah, dia kata, macam panas minyak goreng pisang je. Oh, sedap mulut bercakap tak? Tak, tuan-tuan. Minyak goreng pisang kalau melecur, kena ke kulit kita kan, tumpah minyak panas, melecur, bolehlah sembang-sembang, bolehlah apa orang panggil, sapu-sapu, urut-urut dengan minyak gamak Langkawi ke apa kan, boleh lah. Api neraka boleh minyak gamak Langkawi, tuan, tak jalan. Dengan tokek gamak pun rentung besok dah. Kalau dia melawan tak, kalau dia degil. Jadi neraka Jahannam ni paling teruk. Sebab tu jangan buat melawak, jangan buat bergurau kan. Saya ingat masa sekolah ada seorang sahabat, sahabat baik lah, kawan-kawan sekolah kan. Masa tu saya ingat form 3 masa tu, tingkatan 3 kan masa tu. 23 hari dah PKP itulah 3 minggu lebih lah. Besok pula ada announcement kan, insya-Allah. Kabarnya besok PM akan buat, PM ke siapa tak pastilah, akan buat pengumuman sama ada PKP ni akan bertambah atau tamat begitu saja. Tapi daripada gerak hati kecil ni rasa macam bertambah lagi ni kan, menengok suasana yang ada ni. Tapi harap-harap tak lah. Tapi kalau tengok pula ada kluster baru pula dekat Rembau ni kan, cikgu sekolah lah apa ni, satu kerja pula lah. Na'udzubillah lah. Apa pun kita doa yang terbaik. Baik. Jadi masa sekolah tu, kawan tingkatan 3 lah, kawan-kawan kan, masa tu nakal-nakal. Dia sebut, dia kata ke saya, dia kata, Rahim, kita ni degil-degil pun masuk neraka sekejap je, tahanlah sekejap katanya kan, lepas tu masuk syurga. Wih, sedap mulut cakap kan. Nak tahan sekejap tu macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Saya rasa tuan-tuan ibu-ibu tahu jawapan dia. Orang yang paling ringan seksaan dalam neraka, siapa dia? Abu Talib. Abu Talib yang kita sembang bab hidayah tadi, di awal tadi kan. Abu Talib ni Nabi kata dia akan mendapat seksaan paling ringan dalam neraka. Allah bagi dia seksaan paling ringan sebab apa?
sebab jasa dia membesarkan Nabi, memelihara Nabi. Lepas datuk Nabi meninggal, Abdul Muttalib, Abu Talib ni anak pada Abdul Muttalib, jadi dia wasiatkan pada Abu Talib, selepas aku mati kau tolong jaga cucu aku ni, Muhammad. Dia ambil tanggungjawab tu sungguh-sungguh. Jadi nak balas jasa, Allah tak boleh masukkan dia dalam syurga sebab dia tak beriman kan, dia tidak mengucap. Jadi membalas jasa baik itu, Nabi kata Allah bagi seksaan paling ringan. Paling ringan. Apa yang paling ringannya? Iaitu Nabi kata diletakkan jamrotani, dua ketul bara api neraka, diletakkan di bawah tapak kaki Abu Talib. Tapak kaki kanannya sebiji, tapak kaki kirinya sebelah lagi sebiji. Dan bila dia pijak saja dua ketul bara api neraka itu, Nabi kata fayaghli minhuma dimaghuhu, maka akan terus menggelegak otak Abu Talib, mendidih otak dia. Pijak je bara api, terus mendidih otak Abu Talib. Dia pijak saja terus menggelegak. Hari ni kalau kita pijak bara api, menjerit adoi begitu aja kan, melecur sikit je, tak ada menggelegak otak. Itu kata siksaan neraka, dia tak boleh imagine. Dan Nabi kata itulah siksaan paling ringan Allah beri kepada ahli neraka, walaupun Nabi kata Abu Talib merasakan itu adalah siksaan yang paling berat sekali. Allahu Akbar. Yang paling ringan, Abu Talib rasa paling berat sebab dia rasa orang lain yang kena seksa tu lebih ringan daripada dia, walhal itu yang paling ringan sekali. Ini cerita neraka, sahabat sekalian, jangan buat melawak. Jangan tuan-tuan, dah kena humban besok, tak tahu ke mana dah kita kan. Kena humban besok, jam, habis cerita. Na'udzubillahi min zalik. Jadi sebab itu sahabat sekalian, saya nak cerita satu kisah sebenarnya bab neraka ni. Kan, api dunia ni panas 1% kan. Dia sebenarnya betul lah tu, maknanya api dunia ni, api dia macam ni, api dunia yang kita ada nak di-compare dengan api neraka tu besok, api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Itu sefir dia. Api neraka 70 kali ganda lebih panas dari api dunia. Kan, api dunia ni pun kalau kena gantung, terbakar, hangus tak. Jangan. Api dunia pun tak boleh buat apa dah kita. Itu baru 1/70. Bayang besok api neraka 70 kali ganda lebih panas. Jangan main-main tuan-tuan. Tak boleh imagine, tak boleh bayang, dan lebih teruk, tak boleh tahan. Tak boleh tahan, tak boleh tanggung punya. Ni bukan main-main. Baik, saya nak cerita satu kisah pasal neraka ni. Sambil-sambil tu sahabat boleh share, boleh share lah, boleh komen ke apa, buatlah apa pun kan. Yang terbaik lah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh Jibril. Malaikat Jibril. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tengok ada dua situasi, ada dua keadaan yang masa malaikat Jibril tu datang, ada dua benda yang Nabi tengok macam tak berapa kena tau. Macam tak berapa kena pada Jibril tu. Yang pertama, Nabi tengok muka Jibril tu macam sayu aja.
macam malap, macam suram. Muka Jibril tu selalu ceria je, tapi hari tu dia datang, muka tu macam masalah, macam ada masalah kan, macam masalah bermasalah, mukanya malap aja begitu. Baik, yang kedua Nabi tengok waktu Jibril datang tu bukannya datang pada waktu yang dia biasa datang. Faham tak? Timing dia tu macam lari sikit. Contoh saya tak tahulah contoh. Contoh mungkin biasa Jibril datang pagi macam ni kan, tengah hari sikit macam ni. Tiba-tiba hari tu dia datang mungkin petang, mungkin malam, bukan waktu biasa yang dia datang. Macam tu. Ada dua situasi yang Nabi perhati Jibril lain macam. Satu, wajah dia tak apa ceria. Yang kedua, timing tu tak pernah datang masa macam tu. Lalu Nabi tanya Jibril alaihissalam. Nabi kata, wahai Jibril, apa cerita pula hari ni? Lalu Jibril jawab, wahai Rasulullah, ketika aku turun tadi, aku nak datang kemari ni, Allah baru saja mengarahkan malaikat penjaga neraka untuk menambahkan lagi darjah kepanasan api neraka, tambah lagi temperature dia, bagi power lagi lah. Itu yang muram je muka Jibril tu. Pasal masa dia turun tu, Allah baru lepas arahkan malaikat yang jaga neraka untuk menambah temperature, menambahkan darjah kepanasan api neraka Allah. Macam Jibril pun rasa tak sedap hati kan. Lalu dia pun turun jumpa Nabi dan dia kata, wahai Rasulullah, aku datang hari ni nak bawa satu perkhabaran. Aku nak cerita pada kamu tentang nama-nama neraka dan siapa yang memiliki atau yang dihumban ke dalam neraka tu. Tapi saya minta maaf lah sahabat sekalian, saya tak ingat lah semua nama dia dan penghuni dia tu golongan mana, saya tak ingat. Cuma Jibril sebut macam ni, dia sebut neraka nombor 1 namanya neraka sekian untuk sekian-sekian orang jenisnya. Dan Jibril beritahu pada Nabi, wahai Rasulullah, neraka tu ada 7. Ada 7. Lalu dia sebutlah neraka 1 untuk sekian, neraka 2 untuk orang sekian-sekian, neraka yang ketiga untuk golongan ini, sampai neraka nombor 6. Sampai nombor 6 Jibril hurai nombor 6 saja. Nombor 7 dia diam. Dia tak menyaut, dia tak bercerita, dia tak bercakap. Lalu Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, tadi kamu bagi tahu neraka tu ada 7. Kan? Sekarang ni baru ada 6 je. Mana neraka nombor 7? Apa nama neraka nombor 7? Lalu dijawab oleh Jibril sambil macam kita kata terketar-ketar lah. Kan, Jibril macam serba salah nak beritahu pada Nabi SAW tentang neraka yang ketujuh itu. Jibril macam serba salah. Lalu Nabi tanya, apa neraka nombor 7? Kena beritahulah sebab kamu kata tadi ada 7, ni baru 6. Lalu Jibril jawab sambil terketar-ketar, wahai Rasulullah, neraka yang ketujuh itu namanya ialah Jahannam. Neraka Jahannam. Neraka ni kata Jibril paling teruk, paling panas, paling segala-galanya lah. Dan Allah Ta'ala buat neraka ini nombor 7 ni yang namanya Jahannam. Jibril kata Allah buat special untuk umat kamu wahai Rasulullah. Allahu Akbar, tuan-tuan sahabat. Dan dalam riwayat bila Nabi dengar macam tu, Nabi terus jatuh pingsan. Sebab Nabi tak sanggup nak umat dia dihumban ke dalam neraka hak paling teruk sekali, paling panas, paling seksa, paling mengerikan, paling menakutkan. Dan ingat sahabat sekalian, warna asal api neraka tu warna dia putih. Ada riwayat sebut warnanya putih, asalnya putih. Kan?
kemudian dipanaskan bertukar jadi merah macam color-color pink begitu, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun dalam riwayat, bertukar menjadi biru pekat, kan, warna biru kan panas kan, dan kemudian akhir sekali dipanaskan lagi 1000 tahun, akhirnya bertukar menjadi hitam. Jadi ingat, warna api neraka ni hitam legam, hitam pekat, hitam legam. Bermaksud, kata ulama, dalam neraka tu gelap. Oi, jangan main-main tu. Boleh bayang tak? Dalam neraka tu gelap. Dahlah gelap, ada api pula, kena seksa lagi, panas lagi, tak ada makanan, tak ada minuman. Makanan-minuman yang ada pun semua mengerikan punya. Memang tak masuk dalam menu kita lah, kan. Air campur darah campur nanah. Lepas tu hamiman wa ghassaqa. Hamim ni air panas yang menggelegak. Ghassaqa darah campur nanah. Allahu Akbar. Bau dia sangat busuk. Jadi boleh bayang tak? Duduk dalam gelap, wish, tak boleh bayang tuan, jangan buat main. Api pula 70 kali ganda lebih panas daripada dunia ni. Lepas tu gelap gelemat. Oh jangan. Kita tak ada api kalau malam lah, black out tak ada api pun, oh letih kita. Panik juga kan, sesak nafas kita. Oh jangan main. Saya pernah, ini pengalaman kan, beberapa tahun yang lepas, saya ingat 3-4 tahun lepas kot, 3-4-5 tahun lepas, saya pernah kena slip disc. Sakit ni tulang belakang. Saya boleh berjalan, tapi saya tak boleh berjalan lama dan tak boleh berjalan jarak yang jauh. Saya berjalan 3-4 langkah, saya kena berhenti. Sakit sangat. Orang yang pernah kena slip disc ni dia tahulah. Saya punya L5 dengan S1. L5 ni tulang belakang yang paling bawah sekali. S1 tulang pinggul yang paling atas. Saya kena dekat situ lah. L5 dengan S1. Dia punya disc tu dah terkeluar. Kan kita punya tulang belakang dia ada disc kan. Slip disc tu panggil slip disc. Dia punya disc tu dah terkeluar, dan disc tu dia langgar saya punya saraf tunjang. Saraf tunjang ni saraf yang paling besar lah dekat tulang belakang kita. Jadi bila tergesek tu yang sakitnya Allah saja yang tahu kan. Jadi mungkin sahabat ada pengalaman, saya pun ada pengalaman, tapi saya syukur pada Allah, dengan izin Allah saya ikhtiar. Kira kita cuba macam-macam kan, tapi saya tidak ada operation. Saya masuk hospital Ampang Puteri 2-3 hari, warded di sana, tapi Allah tak izin. Makan ubat doktor semua tak sembuh, tak ada operation. Jadi rumah saya pun dia Google sakit tulang belakang, ubat sakit tulang belakang. Alhamdulillah jumpa set daripada produk Shaklee kan, Shaklee. Kalau siapa-siapa ada boleh recommend lah. Mudah-mudahan berjaya lah. Kalau serasi Allah izin sembuh. Saya makan tu lah. Dia panggil set tulang belakang. Adalah 4-5 jenis kan. Dia punya soya dia punya vitamin dia. Adalah 4-5 jenis. Saya makan tu je. Jadi dua set saya beli. Alhamdulillah tiba-tiba boleh berjalan laju. Saya pun tak sedar. Omah kata bang laju berjalan. Kita pun tak sedar kan. Tak tahu Alhamdulillah sembuh. Tak ada operation, tak ada apalah. Syukur pada Allah. Cuma saya nak cerita pengalaman. Bila masuk dalam hospital Ampang Puteri tu, kan kita kena buat MRI kan. Itu yang pengalaman pertama saya. Ya Allah ya Tuhan. Saya tak boleh lupa yang tu. Kita kena buang semua pakaian kan. Lepas tu pakai baju yang disuruh oleh pihak hospital. Lepas tu baring atas katil tu. Lepas tu dia tolak kita masuk slow-slow bawah
saya panggil macam terowong tu lah masuk dalam terowong tu kan. Itulah kali pertama seumur hidup saya MRI. Lepas tu dah lah tak boleh bergerak kan, takut nanti keputusan dia tak cantik kan, sebab dia nak scan tu. Lepas tu walhal bila kita baring tu kan, hidung kita dengan dinding atas tu dah lah sejengkal. Ya Allah, saya duk terbayang macam-macam tu. Saya terbayang macam mana lah kalau masuk kubur esok ni kan. Walhal kita dalam tu ada aircon dengan sejuk. Lepas tu kan dia bagi headphone kan untuk telinga ni, sebab kan bunyi mesin tu kan bising kan, kentung-ketang macam orang tukang. Jadi dia kata, Ustaz masuk baring, nanti saya tolak Ustaz, dalam 45 minit ke sejam kita keluar balik. Saya dengar tu, masa masuk tu dah tercungap lah, sebab kita macam fobia tempat sempit macam tu kan, kita badan besar sikit. Lepas tu cucuk lah telinga ni dengan headphone, sambil-sambil dengar pula. Masa tu saya masuk tu lepas maghrib kan, lepas maghrib dekat nak isyak dah. Dia buka channel apa entah, masa tu radio lah. Saya tekap-tekap je telinga ni, sahabat sekalian. Dengar lagu apa tau? Lagu Rabbani, Pergi Tak Kembali, La ilaha illallah. Saya rasa aku ni dah nak mati ke ni kan. Dengar lagu tu macam ya Allah, insaf terus lah. Memang taubat nasuha terus dalam terowong tu. Dalam mesin MRI tu kan. Tu nak cerita. Lepas tu dah keluar, dapat keputusan. Saya pun lega lah. Ini aku tak masuk dah dalam ni. Taubat ni sekali pertama dan terakhir, aku tak nak masuk lah. Lah kali doktor cek, keputusan tak cantik pula. Doktor kata, Ustaz besok kena masuk sekali lagi. Ya Allah ya Tuhan, saya rasa nak lari balik rumah kan. Memang fobia gila kan. Tapi sebab kita dah ada pengalaman pertama kan, tapi maknanya boleh handle lah. Yang kedua tu taklah trauma sangat kan. Itu saya nak cerita sahabat sekalian. Itu pengalaman lah, itu pengalaman. Tak nak sebut apa dia, itu baru atas dunia. Betul lah Kak Malihah, kena buat fizio, berenang, berjalan kan. Betul. Saya pula memang hantu berenang kan. Saya memang minat berenang, walaupun nampak badan macam ni kan. Jangan main-main tu, cuma tak wakil negara. melawak. Tapi memang saya bukanlah pandai berenang. Boleh lah berenang kan. Dulu saya duduk Gombak, kecil-kecil kan, Sungai Gombak kan terkenal kan. Memang Sungai Gombak tu tempat saya terjun lah. Saya pernah kena tolak daripada atas tebing, jatuh lemas. Di situ kita belajar kan. Saya boleh berenang lah. Nak kata pandai itu tidak lah. Tapi untuk terapung okey kan. Pelampung banyak ni kat badan. Kan? Banyak dia punya pelampung-pelampungnya. Sekejap Kilah Pak Su tengah live. Nanti Pak Su call balik minta maaf, ada anak buah telefon pula. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa tadi? Berenang itu antara fizio dia lah. Maknanya berenang kena apa, dia ada exercise dia kaki, pinggang kan. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa itu satu nikmat yang Allah ni balik pada saya. Allah bagi balik lah kan. Masa tak boleh berjalan 3 bulan saya semayang duduk atas kursi. Tapi yang pelik tu, saya tidur tak ada masalah. Tidur okey, terlentang meniarap semua boleh. Bawa kereta steady, okey je, macam tak sakit kan. Pakai semak segak, tiba-tiba semayang duduk. Orang tengok, Mamat ni apa hal ni kan, muda tapi semayang duduk kan. Dia tak tahu tulang belakang kita dah retak kan. Jadi itulah nikmat tu, bila dah bila Allah dah tarik balik, Allah bagi semula, ya Allah syukurlah kan. Jadi sebab itulah sahabat sekalian, saya nak sebutkan tadi, ingat bila Allah campakkan nikmat hidayah, nikmat Islam, ini sangat-sangat mahal dan kita kena jaga baik-baik. Kita kena jaga baik-baik kan. Nikmat ni sangat mahal, sangat besar nilainya pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tolonglah hargai kan. Mungkin okey,
Jangan goyang. Mungkin sahabat ada pengalaman, dan saya pun ada pengalaman itu, kan? Ada pengalaman itu. Maknanya kita pernah jumpa manusia-manusia yang dulunya tak ada hidayah, tapi dia dapat hidayah. Saya banyak jumpa benda ni, kan? Saya ada anak murid dulu, ini kita share lah, nak cerita beruntungnya kita ni yang memang dapat hidayah daripada asal, tak ada melalui proses-proses tertentu tau. Saya ada seorang anak murid, dia dulu hampir 20-30 tahun dia kerja bawa bas Mara. Dulu mana ada Transnational kan, sekarang je Transnational. Dulu kan nama dia bas Mara kan orang panggil. Dulu awal 80-an dulu. Dia kata, Ustaz, pakcik dulu 30 tahun bawa bas, Ustaz. Laluan Malaysia ni semua dalam kepala pakcik. Sampai ke Singapura, sampai Kota Baru, sampai ke Perlis, Kanga. Lepas tu pakcik, yelah Ustaz, 30 tahun bawa bas, pakcik tak semayang, Ustaz. Saya kata biar betul pakcik. Habis penumpang semayang. Canggih saya kata kan. Pakcik tak berhenti ke R&R. Dulu tak ada R&R lah. Macam dulu kan, kalau Tanjung Malim kan, kedai-kedai dalam tu, jalan-jalan dalam, dulu mana ada highway sangat. Dia kata berhenti Ustaz, pakcik buat turun penumpang, berhenti, penumpang singgah semayang. Habis pakcik tak semayang Ustaz. Selamba je buat kan, pakcik tak semayang. Ustaz tahu tak Mara tu apa maknanya? Saya kata Majlis Amanah Rakyat kan? Majlis ke? Majlis Amanah Rakyat. Dia kata bukan Ustaz, Mara tu makan ada, rokok ada. Makan ada, rokok ada. Itu short form pada pemandu lah kan, pemandu bas Mara. Makan ada, rokok ada. Jadi saya turun R&R tu ataupun hentian tepi tu, saya minum kopi, serokok, lepas tu yang lain tu pergi kencing ke apa kan, semayang. Saya tak semayang Ustaz. Habis tu macam mana pakcik boleh berubah? Nak cerita macam mana pakcik boleh berubah. Dia kata, Ustaz, saya dengar kaset. Dia mula dengar kaset tau. Kaset siapa? Kaset, kan dulu zaman kaset kan. Kaset Tok Guru Nek Aziz almarhum, Datuk Harundin, Ustaz Samsuri Ahmad Pulau Pinang kan, Pening. Saya pun suka Ustaz Samsuri tu. Kemudian Ustaz Datuk Ismail Qamus. Saya dengar Ustaz, dengar, alhamdulillah berubah Ustaz. Dan sekarang ini sahabat sekalian, dia dah jadi orang yang rajin solat 5 waktu di masjid. Berubah, dapat hidayah dia tu kan. Cuma sekarang tak lagi masjid lah, dah tinggi minggu kan. Cuma kalau hari biasa memang dia akan 5 waktu di masjid. Alhamdulillah lah. Dan sebenarnya pun yang penting Allah dia tidak tengok hari lahir kita. Mana Allah tak tengok yang dulu, Allah nak tengok ending. Ulama kata Allah tidak tengok hari lahir kita. Sebab masa kita lahir dulu, tak kira dia orang Islam ke, lahir daripada perut yang bukan Islam pun, dia tetap Islam sebenarnya kan. Tak ada dosa kan, fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap baby yang lahir, semuanya lahir fitrah. Fitrah tu maknanya Islam lah. Islam itu agama fitrah. Jadi ulama kata Allah tak tengok dulu-dulu, Allah nak tengok ending kematian kita tu macam mana. Itu yang Allah nak tengok. Dan itulah sebenarnya penentu dia. Itu sebab saya kata bila kita dah berubah dulu-dulu kan, padam buang tak apalah, itu dulu punya cerita kan. Saya sebelum jadi ustaz, apa yang kita tak buat kan. Jangan tuduh saya buat-buat jahat teruk sangat. Dah sikit-sikit tu adalah dulu-dulu tak, zaman jahiliah kita tak reti apa. Cuma nak sebut hak dulu tu sudah-sudah lah kan. Yang sekarang ni Allah nak tengok, terutama dekat-dekat hari-hari tua kita, hari-hari kita nak mati besok kan. Itu yang Allah nak tengok sebenarnya kan. Jadi sebab itulah sahabat sekalian, penting untuk kita tolong jaga hidayah kita baik-baik. Ni ada apa ni, Puan Nur Sahalina.
Ustaz, macam mana nak jawab geng murtad nak hina Islam? Guna ayat Quran balik, naik geram kita nak jawab. Geng yang murtad asal Islam ni, siap hina-hina Islam, syurga semua dihina. Nak jawab macam mana tu Ustaz? Dia gini, geng-geng yang murtad ni kita nak jawab balik pun tak guna kak sebenarnya, sebab dia sebenarnya Islam, lepas tu dia pergi murtad kan. Dia tahu pun Islam tu apa sebenarnya. Jadi kalau kita layan dia dengan nak menjawab tu, saya rasa tak padan lah kan. Nak berhujah pun dia pun dah tahu, sebab dia pun pernah Islam. Dia tahu syurga tu sebenarnya ada, tapi saja lepas dia murtad, dihina sebab saja nak bagi kita sakit hati tak. Jadi kalau kita, yalah, kita respon, kita nak balas balik pun boleh lah. Kalau nak balas balik kan, bagi tahu dia dosa kekufuran, dosa murtad, apa semua amalan terhapus, boleh bagi tahu je. Tapi yalah, kalau Allah nak kekalkan dia pun kita tak boleh buat apa kan. Cuma pada saya lah, ini sekadar orang kata pandangan, kita doakan saja. Itu je jalan terbaik kan. Macam hari ni kita tengok dalam Facebook kan, netizen kadang-kadang dia punya membawang dia tu panggil berjemaah tu, bawa tentera bawang dia sekali kan, berjemaah dia sagatnya kawan ni, ustaz ni hina ulama ni, berjemaah dihinanya. Geram tu kalau ikut. Saya kalau ikut darah muda ni, macam muda kan, kalau ikut darah muda ni memang geram, rasa nak je maki hamun macam carut kan, dalam tu geram tu kalau ikut muda kita ni. Tapi kita sabar, aku ni ustaz kan, saat lagi kita buat satu orang print screen pula, saat lagi satu kerja nak menjawab kan. Kita sabarlah, kita doakan kan? Kita berlapang dada. Dalam masa yang sama, dakwah tu kena jalan lah. Dakwah tu kena terus, kena cerita. Sebab pengalaman saya, banyak orang berubah bila dengar kuliah. Saya tidak tahu, tapi ada yang saya tahu. Sebab saya dibagi tahu oleh pemilik diri tu sendiri. Betul, saya ada pengalaman tu kan. Saya tak sebutlah nama siapa-siapa kan. Kalau saya sebut pun tuan-tuan tak kenal pun. Cuma nak share, ada pengalaman tu ada kan. Dia cerita, ustaz dulu saya bagian-bagian, tapi bila bukan dengar kuliah saya je lah, maknanya dengar kuliah ustaz lain juga kan. Akhirnya dia dapat hidayah, dia berubah pelan-pelan, mula bertudung, macam tu lah. Jadi sebenarnya sahabat sekalian, benda ni sangat penting kan, sangat penting. Kita nak mengekalkan hidayah kita, dan antara salah satu kaedahnya ialah melalui proses pembelajaran. Jadi sebab itulah saya buat juga hari-hari ni, saya cubalah kan. Ibu-ibu, sahabat doakan saya sihat, insya-Allah. Boleh kita buat hari-hari kuliah. Sebab saya tengok ustaz-ustaz lain pun sama kan. Kalau maghrib tu penuh ustaz-ustaz punya kuliah live. Pagi macam ni pun ada, subuh pun ada, lepas subuh pun ada, tengah hari pukul 12 saat lagi pun ada, petang pukul 5, 24 jam dah. Ustaz-ustaz pun semua dah PKP kan, dah tak tahu ke mana hala. Itu je lah kerjanya kan. Tapi kita nak buat kerap sangat kan, takut orang muntah pula kan. Jadi kita buat jugalah. Tapi kita buat secara, orang kata, berjadual lah. Kita buat secara berjadual, 10.30 pagi setiap hari, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi balik pada ayat ketiga tadi, bila Allah kata hidayah ni aku boleh bagi, tapi cerita dia kamu kena cari, dan nak cari hidayah ni kena melalui proses yang betul, kena melalui jalan yang betul, kena melalui tempat yang betul. Dan ingat, bila kita dah dapat agama Islam itu, itulah satu nilaian yang sangat mahal, yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong saya, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, jaga Islam ni baik-baik, jaga iman yang ada dalam diri kita, jaga sungguh-sungguh. Kita tak nak nanti
menyesal pada hari mati kita. Sebab itu nak menyesal, nak bertaubat, nak merintih, nak menangis, nak merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, cerita dia masa kita hidup lah. Kan? Bila dah mati baru nak menyesal ni, orang kata tak ada faedah dah. Kan? Tak ada apa yang boleh buat pada masa tu dah. Baru balik dari hospital, tak sempat dengar. Tak apa, nanti boleh dengar balik ulangan, insya-Allah. Mudah-mudahan sihat lah balik-balik hospital ni kan, Kak Rahani. Baik, jadi apa pun sebagai pengakhiran, saya nak kena berhenti lah. InsyaAllah ayat 14, tadi 13 dah, ayat 14 kita akan sambung besok pagi Jumaat, InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada sahabat muslimin muslimat yang hadir online lah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, dan insya-Allah ada 1-2 pengumuman ringkas yang saya nak buat sebelum kita tangguh. Yang pertama, macam biasa, kita ada di bawah tu nombor akaun audio kuliah Maybank. Jadi kalau ada lebihan-lebihan kewangan, bolehlah kita infakkan sikit dalam tabung itu untuk kerja-kerja ni lah, kerja-kerja dakwah kita insya-Allah secara online. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insya-Allah kita jumpa besok pagi 10.30 macam biasa. Kita akan sambung ayat yang ke-14. Dan yang terakhir, ada satu lagi pengumuman, insya-Allah malam ni doakan yang terbaik. Saya dah wawarkan dalam Facebook saya. Malam ni pukul 10 malam, insya-Allah kita ada satu lagi siaran live Forum Tiga Beradik. Ini special sikit lah. Forum Tiga Beradik, saya dengan abang-abang saya lah, Ustaz Salahuddin Nasir dan Ustaz Halim Nasir. Jadi insya-Allah kita akan buat live tu melalui page Geng Ustaz Cintakan Ulama. Geng Ustaz Cintakan Ulama. Jadi nanti tolong like lah page Geng Ustaz Cintakan Ulama. Nanti tu Ustaz dah tulis dah dia punya FB dia tu. Nanti tolong like, dan kita akan buat live malam ni di page itu, dan saya akan share dekat page saya, dekat personal Facebook saya lah, Rahim Nasir. Dan jangan lupa juga malam ni pukul 10 malam, Forum Tiga Beradik, tajuknya Jalan Menuju Syurga Allah, insya-Allah. Dan jangan lupa juga like page saya, Ustaz Rahim Nasir, Ustaz Rahim Nasir. Jadi terima kasih pada semua yang menonton, yang memberikan komentar, yang menunggu sehingga tamat siaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keampunan kepada kita semua, insya-Allah. Kita jumpa malam ni dalam channel yang lain, channel tu Geng Ustaz Cintakan Ulama. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.